بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وفقهنا في أمور الدين وزدنا علما يا رب العالمين. Tuan Imam, Bapak Guru, Datuk-datuk, adik, muslimin muslimat, saudara-saudari, abang-abang dan adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bersama pada pagi ini sekali lagi untuk meneruskan pembelajaran kita pada ayat suci Al-Quran Al-Karim. Pada pagi yang mulia ini, saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan sekalian akan satu tajuk mengenai tadabbur Al-Quran yang berkisar tajuk mengenai tijarah. Tijarah bahasa Arab artinya perniagaan. Istilah Al-Quran digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kehidupan ini adalah suatu perniagaan. Dan perniagaan itu memberi makna untung dan rugi. Yang kedua, tidak ada orang yang ingin rugi di dalam perniagaan ini. Bahkan kita berusaha mempelajari teknik-teknik, kursus-kursus, workshop, seminar, sijil-sijil, diploma, degrees, demi untuk mengoptimumkan keuntungan di dalam bidang bisnis. Dan life is business. Seluruh kehidupan itu adalah bisnis. Di dalam apa bidang? Bukan saja peniaga dengan pengguna. Ahli politik berbisnis, memastikan rancangan dirancang menghasilkan kesan kepada rakyat yang dipimpin. Rakyat pula berniaga, ingin melihat keamanan dan kesejahteraan di dalam masyarakat. Itulah keuntungan yang kita dapat timbal balik di antara pemimpin dan rakyat, di antara hak dan tanggung jawab. Perniagaan berarti pada satu pihak menjaga hak-hak orang lain. Dalam istilah bahasa kini dinamakan human rights. Satu istilah yang mungkin betul pada satu aspek, tetapi banyak juga kekurangannya pada aspek yang lain. Kerana terlalu amat menekankan hak sampai kita lupa akan tanggung jawab. Masing-masing berusaha untuk mendapat hak, sedangkan dia tak sedar dia juga pihak yang menuntut hal itu, dia harus memikirkan tanggung jawabnya kepada orang lain. Sebagai contoh, hak consumerism, consumers, kita dengar hari ini barang naik turun. Isu rakyat di sini. Soalan di sana ada dua pihak. Satu pihak pengguna, satu peniaga atau pengeluar. Maka bisinglah badan-badan yang menjaga hak-hak pengguna. Dan titik tolaknya ialah human rights. Dan tidak ada rakyat Malaysia atau di mana-mana di dunia ini tidak menjadi pengguna. Sebut saja manusia, dia adalah pengguna. So kenapa kita memusuhi orang lain? Kita pengguna, pemimpin pengguna,
tetapi pengeluar tidak semua orang, peniaga tidak semua orang dalam konteks barang-barang keperluan harian. Poin saya di sini ialah sekiranya kita melihat kehidupan ini dalam bentuk yang syumul, yang lengkap, kita peniaga dalam konteks yang lebih luas mengikut pengertian Islam, bukan konteks peniaga pengeluar barang-barang keperluan harian semata-mata, tetapi peniaga dalam bentuk kita bertanggungjawab terhadap kepimpinan kita. Dalam businessman ataupun MBA, kursus MBA sebagai contoh, salah satu faktor ilmu yang diajar adalah leadership, kepimpinan. Saya ingin menarik perhatian teman-teman istilah-istilah penting di dalam Islam. Sejarah bisnes, leadership ialah kepimpinan atau al-qiyadah, dan qudwah. Al-qiyadah berkait dengan al-qudwah. Al-qudwah bermakna contoh, ikutan, model, idola. Jadi hak-hak manusia, hak kita semua, dan pada masa yang sama kewajipan-kewajipan manusia, kewajipan kita semua. Sebab itulah disebut di dalam hadis Rasulullah SAW banyak menceritakan tentang kewajipan. Sebagai contoh, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap daripada kamu, every single individual, tak kira lelaki perempuan, tua muda, dahulu sekarang dan selama-lamanya, ra'in, bertanggungjawab menjaga rakyatnya, yang di bawah jagaannya. Ini konsep tanggungjawab dan kepemimpinan. Jaga rakyat macam mana? Saya tidak rakyat, tidak ada rakyat, saya ada keluarga. Kalau saya cikgu, saya ada murid. Saya ketua pejabat, saya ada pegawai di bawah saya, kaki tangan di bawah saya. Saya ketua kampung, saya ada orang kampung. Saya menteri, saya ada negeri di bawah jagaan saya. Itu mana rakyat? Mas'ulun an ra'iyatihi, bertanggungjawab terhadap rakyat yang dijaga olehnya. Kalau kita bercakap tentang bisnes, keuntungan dalam makna yang luas, keuntungan, kesejahteraan, kebahagiaan hidup, ketenteraman, kesamarataan dan keadilan. Dan Islam ini menolak sebarang bentuk kezaliman. Istilah zalim, kenapa? Sebab dia melakukan sesuatu tidak memikirkan benda itu, dia pun tak suka jika dilakukan ke atas diri. Itu berarti zalim. Sebab itulah seorang manusia yang datang berjumpa dengan Rasulullah meminta izin untuk melakukan zina. Dalam hadis yang masyhur, seorang pemuda yang meminta izin pada Rasulullah untuk berzina. Kalau Rasulullah izin, Masya Allah, sukalah dia. Tapi Rasulullah mendidik dia, mendidik dalam bentuk ajak dia berfikir secara logik. Kamu buat zina dengan siapa? Dengan istri orang, dengan anak dara orang. Betul tak? Dia tak akan buat dengan keluarga dia, walaupun ada sombang mahram. Berlaku, ada orang sampai hati melakukan perbuatan jahat itu dengan darah daging dia, adik-beradik dia, keluarga terdekat dan sebagainya. Rasulullah mendidik dia supaya kita ingatkan tadi, timbal balik antara hak dan tanggungjawab. Dia fikir kelazatan diri dia saja, maka Rasulullah mendidik ajar dia berfikir, hai saudara,
saudara ada ibu. Sukakah saudara kalau ibu dilakukan perbuatan ini? Ibu kamu dilakukan perbuatan sedemikian oleh orang lain. Saya tidak suka. Begitu jugalah orang lain tidak suka melihat ibunya diperkosa, anaknya diperkosa. Begitulah Rasulullah berdialog dengan dia sehingga dia kembali sedar dan waras. Selama ini dia dikongkong oleh hawa nafsu. Semestinya ada di sana seseorang yang menyedarkan. Mesti ada tegur menegur. Kena ada education, kena ada dakwah, kena ada amar ma'ruf nahi munkar, suruh yang baik, melarang keburukan dan kejahatan dalam masyarakat. Demi untuk satu saja, kita nak profit di dalam bisnis. Jadi human rights hanya memikirkan rights, betul. Hak pengguna, hak kumpulan ini, hak kumpulan ini, tak ada masalah. Islam menyuruh kita berfikir lebih luas daripada hak. Yang lebih penting daripada hak, Tuhan tak tanya di akhirat kamu dapat tak hak kamu. Tuhan tanya apa kamu buat sebagai seorang Muslim, sebagai seorang manusia yang hidup di kurun 21. Tanggung jawab. Sebagai mas'ul tadi, sebagai ra'i, sebagai orang tanggung jawab, pemimpin dalam berbagai-bagai konteks. Yang perlu ditekankan sekarang pada pandangan saya, wallahualam, media, pendidikan, badan-badan, NGO dan sebagainya, bukan human rights yang dipelopori oleh barat itu perlu digembar-gemburkan, tetapi tanggung jawab. Kalau semua dunia ini berfikir tentang tanggung jawab, maka kerosakan tak berlaku. Apa berlaku sekarang? Kita lihat di Timur Tengah, di Asia, di Afrika dalam bentuk politik. Ialah kekejaman merata, dikuasai oleh kuasa besar kerana mereka tidak ada rasa tanggung jawab. Dia nak ingin penting dia saja, itulah namanya hawa nafsu. Kekuasaan, mengontrol, mendapat kekayaan daripada negara lemah, negara kecil, negara kurang maju, sebanyak mungkin untuk memajukan negara dia. Dan konteks lebih besar, kerana tidak ada responsibility terhadap kemanusiaan itu sendiri. Dalam konteks unit yang kecil antara individu dengan individu, seperti budak tadi dengan mak dan anak perempuan dia, dia tak suka dilakukan perkara itu kepada keluarganya. Begitu juga yang kita lihat dari kekejaman Israel sebagai contoh, ataupun mana-mana rejim yang zalim terhadap rakyatnya di Myanmar, di Filipina. Begitu juga penindasan yang berlakukan di Syria terhadap rakyatnya sendiri, sampai membunuh beratus-ratus ribu rakyat demi menjaga kerusinya sahaja, atau ideologi semata-mata kerana berfikir di sebelah pihak hawa nafsu, ingin berkuasa. Kalau Allah terhadap dia, memang dia tak suka, tetapi kerana hawa nafsu ingin menguasai. Perkara ini perlu diperluaskan, disebarkan. Di dalam Islam, apabila kita sebut tijarah, ayat Saf, surah Saf 28, ayat 10 hingga 13, sebagai contoh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, aku ingin menunjukkan kepada kamu suatu tijarah, suatu perniagaan. Bahasa kita sekarang transaction, muamalah. Dalam ilmu fiqh ada muamalah, yang mana dengan tijarah ini boleh menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Boleh sebut tijarah dalam Al-Quran sama ada untung ataupun rugi.
Jadi di sini Allah menekankan keuntungan di dalam perniagaan yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa keuntungannya? Selamat daripada azab. Itu yang paling climax. Seluruh cerita dunia ini, the story of this universe, cerita al-kaun, alam semesta, the existence, kewujudan manusia dan alam. Cerita dia ialah climaxnya masuk syurga, masuk neraka, dan kehidupan selama-lamanya hanya Allah sahaja yang tahu. Itulah ending dia. Berjuta-juta tahun Allah ciptakan alam ini. Berapa ratus ribu juta tak tahu, Allah alam. Dan kedatangan Adam itu bukanlah permulaan alam. Sebelum itu sudah ada wujud berjuta-juta tahun. Kemudian Allah menciptakan manusia. Sampai hari ini kita hidup. Selepas Rasul terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita akan tentang kehidupan ini. Ialah suatu perniagaan tanpa bimbingan Allah Subhanahu wa taala, menceritakan untung rugi. Di dalam perniagaan itu kita tak tahu. Sebab itulah kita tengok kesian pada bangsa-bangsa yang diberi akal fikiran, yang menggunakan kewarasan dan ilmu yang ada untuk mencari kebenaran. Ada yang jumpa revert balik kepada agama Allah Subhanahu wa taala, panggil revert dan convert. Balik semula, asal kita adalah mukmin. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini menggunakan perkataan wahai orang-orang yang beriman. Sebab kalau manusia itu ada berbagai-bagai bentuk dan ragam dan pemikirannya. Penyatuan akidah, penyatuan fikrah bermula daripada iman. Kalau dia waras, budak tadi kalau dia waras, dia tak meminta kepada Rasulullah SAW untuk melakukan perbuatan ini. Bahkan dalam hadis yang lain, kalau manusia itu waras, dia tidak akan melakukan kecurian, dia tidak akan melakukan zina. Sebab ketika berlaku perbuatan itu, masa itu dalam hadis itu iman tak ada. Kalau ada iman, dia nampak Allah, nampak syurga, nampak akhirat, nampak neraka, nampak padang mahsyar, nampak azab kubur. Dia tak akan buat benda tu. Dan dia sedar dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan yang hormati sekalian, ayat yang ke-11, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini bentuk perniagaan. Kalau bahasa kita business plan kita, perlu kita rancang dalam perniagaan ini. Apa itu? Rancanglah untuk buat perniagaan yang betul. Perniagaan salah macam mana yang membawa kerugian? Tuhan tunjuk jalan. Masya Allah, tuan-tuan, kita berniaga ni dengan Tuhan, modal sedikit pun kita tak ada. Zero. Kalau kita berniaga di dunia, tuan-tuan, paling kau pernah ada modal RM10 nak berniaga RM15, RM100,000, RM100,000, RM200,000, mesti ada capital dia. Kena ada tenaga manusia, kena ada kemudahan-kemudahan, kena ada kedai, kena ada store, kena ada sistem pengurusan dan sebagainya. Baru kita boleh buat menjamin keuntungan. Kita berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala ini, Masya Allah, cantik sangat. Bagaimana berniaga? Modal tak ada. Abdul Rahman ni, tubuh dia itu, kesihatan dia, dia boleh bercakap, boleh bernafas, boleh bergerak, waras pikiran.
sehat, ada harta, ada isteri, ada anak, ada rumah, ada kereta, ada jawatan, hidup dalam environment yang aman damai, sistem kerajaan yang memerintah kita, alhamdulillah. Orang Arab ada datang ke Malaysia, memuji-muji Malaysia. Kita semalam baru ada conference Al-Muqtamar Al-Alam Al-Thani, seminar antarabangsa yang kedua untuk Al-Quran dan Sunnah, melihat Al-Quran daripada berbagai-bagai aspek ilmu pengetahuan di Universiti Islam antarabangsa. Orang Arab datang, alhamdulillah, Malaysia aman damai dan memupuk fahaman ahli sunnah wal jamaah. Banyak negara hari ini, majoriti negara Islam, terutama negara Timur Tengah, berkecamuk peperangan, kemiskinan, buta huruf yang amat besar lagi di kalangan rakyat, terutama di kalangan wanita-wanita. Dijahilkan oleh sistem pemerintahan atas nama Islam. Saya tak nak bukan dari mana-mana negara, tuan-tuan tahu, ada setengah negara tidak diberi hak kepada wanita untuk memandu kereta. Dan rakyat suka, setuju je. Sedangkan dia memperjuangkan human rights. Saya heran, Islam mana? Rakyat dijahilkan, tidak diberi peluang pendidikan, takut lagi maksiat. Pergi sekolah, belajar bahasa Inggeris, belajar sains, belajar matematik. Masya Allah, masih hidup di zaman kuno, pahaman yang kolot terhadap Islam. Masih banyak lagi di negara-negara Islam, Arab dan Afrika. Di Asia pun ada. Jadi kalau kita tengok balik negara kita, alhamdulillah, suasana amat berbeza. Tuan-tuan perempuan yang hormati sekalian, jadi kalau kita lihat perniagaan kita diberi modal oleh Allah Subhanahu wa taala, betul tak? Allah Akbar. Kapital kita tak ada apa, Tuhan bagi. Tapi bila kita berniaga dengannya mengikut acuan Allah Subhanahu wa taala, diberi ganjaran begitu hebat, di antara 10 sampai 700 ataupun lebih banyak lagi. Dalam hadis Rasulullah SAW, profitnya. Bagi contoh hadis Rasulullah SAW, kalau kita baca alif lam mim, bukan alif lam mim satu huruf, yang mendapat pahala 10 kali ganda, paling sedikit. Tapi alif 1 10, lam 10, mim 10, balik kurang 30, paling tidak. Dan ulama menceritakan itu dalam keadaan kita baca tidak berwudu. Berwudu lain pula. Kalau baca Al-Quran dalam salat, lain pula ganjarannya. Sampai begitu ulama coba mengupas, mentafsirkan maksudnya. Baik itu gandaan Allah Subhanahu wa taala sampai 700 kali ganda. Profit mana diberi sebegitu hebat? Kita tunggu tabung haji baru dapat 6 atau 8 ke berapa tu. Paling tinggi untungan diberi lah. Pelaburan yang paling safe simpan tabung haji. 600 untungan biasa campur 2% bagi yang niat pergi haji bakar haji, belum dapat haji lagi, dia tambah 2%. Yang biasa 500, 400 lebih. Allah janjikan 700 kali ganda. Bahkan kalau kita tengok dalam bentuk yang lebih detail lagi, malam Lailatul Qadar sebagai contoh yang selalu disebut-sebut. Sesiapa yang mendapat melakukan ibadah pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, sama dengan ibadah ke alfi syahr, 1000 bulan, bukan 1000 hari, bukan 1000 jam. Masya Allah. Coba bayang 1000 bulan 80 berapa tahun? 83 tahun. Next year kita dapat lagi, dapat 10 tahun, 830 tahun kita hidup beribadah. Masya Allah. Kalau pergi Mekah 100,000 kali ganda.
pergi Palestin, Baitul Maqdis, semua disebut oleh Rasulullah SAW kelebihan-kelebihan dia. Inilah di antara bentuk-bentuk perniagaan yang begitu luas ditunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala pada kita, supaya kita menjamin profit, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan yang sebenarnya di hari akhirat. Sebab itulah kita nak melihat semua, kalau boleh, rakyat ini, semua manusia berapa bilion ini beriman kepada Allah SWT. Sebab itulah Allah mengutus Nabi demi Nabi, Rasul demi Rasul, kitab demi kitab, dan kitab terakhir daripada wahyu Allah, Al-Quran, berada bersama dengan kita, hadis berada bersama dengan kita, dan ulama masih ramai lagi mengajar, menyebarkan dakwah bersama kita, demi untuk menjamin profit perniagaan yang sebenar. Apabila kita fikir perniagaan, keuntungan diinginkan. Pada masa yang sama, bukan untung dengan melindas kepada orang lain. Lintah darah, isap darah orang. Itu pemikiran one way, sama dengan Zionis, sama dengan Israel, kekejaman Barat terhadap umat Islam, terhadap masyarakat third world, terhadap masyarakat yang kurang maju, di atas nama ingin mendidik, mengajar. Kolonialisme, penjajahan berlaku kolonial, datang mendidik bangsa yang kurang maju. Dia mengambil semua resources, sumber-sumber alam, minyak, biji, getah, segala macam untuk dibawa ke Eropah, negara Britain, negara Perancis, Jerman, Itali. Semua menghisap kekayaan negara-negara Islam. Itu realiti. Sama lah orang berniaga menghisap darah pengguna. Ini cerita-cerita budak sekolah kesian, beri duit RM1, harga 5%, langsung tak bagi. Budak kecil, budak tahun 1. Ada cerita orang tawas sama saya. Budak nak minta takut, jalan. Kantin-kantin sekolah itu peringkat kecil, peringkat besar, syarikat besar menindas. Makan duit haram. Bensin harga 1% kata RM1.50. Itu duit kerajaan. Kalau dia fikir duit dia, mesti dia marah. Harga 1% jual RM2.5. Tapi duit kerajaan tak kepada siapa? Duit kerajaan duit kaya lah. Dan akhirnya negara yang tersebar rasuah, salah guna uang kerajaan, salah guna kemudahan-kemudahan kerajaan, kita juga yang akan menghadapi masalah ini. Sekolah-sekolah kita rusak, conteng sana sini, bangunan-bangunan vandalisme, di mana-mana kotor, rusak, telefon. Siapa yang mendapat natijah? Orang ramai. Sebab itulah kita kena tegur-menegur. Kalau saya nak komen, terima kasih Ustaz Kazim menunjukkan contoh yang baik seorang pendakwah menegur artis. Sepatut selebriti popular menjadi contoh yang baik-baik, akhlak yang baik-baik. Itu contoh yang terbaru. Dalam Islam kita harus menegur semua orang dengan cara yang baik dan sopan. Dan semalam Mufti Harusani, Syekh Harusani menegur para pendakwah. Dan dalam Islam, teguran yang tertinggi sekali menegur pemimpin yang zalim, walaupun dibunuh, masuk syurga. Sebab demi nak jaga ketenteraman, profit yang kita boleh share bersama. Kalau negara porak peranda, bukan rakyat saja yang susah, kerajaan susah, dia pun kena buang. Mungkin dia kata saya larikan diri, berlaku banyak, melarikan diri, menyelamatkan diri, lupakan rakyat. Sebab dia fikir terlalu ego, terlalu individualistik. Dia ada juta-juta kat luar, di bank luar, kalau berlaku apa-apa dia ada cek nak keluar. Baik, selama ini pemimpin rakyat menjadi pemimpin dalam bentuk kerajaan dia bentuk, jadi amanah oleh rakyat, dia fikir kepentingan dia. Sebab itulah membuat kita harus memberi nasihat kepada siapa saja dengan cara yang betul dan channel yang betul. Kalau sistem kita sistem demokrasi, maka melalui sistem itulah kita menegur
pemimpin daripada kalangan kita juga, daripada rakyat. Dia adalah konsumer sama seperti kita. Jadi namakan pemimpin ataupun peniaga itu, dia menjual barang daripada barang yang dibeli daripada orang lain bukan. Even dia itu factory, kilang daripada raw material, dia mesti mencari raw material kat mana. Mesti ada orang asli yang bagi bahan kat dia, atau orang kampung mana bagi bahan mentah dan diproses menjadi satu produk. Contoh, mana hidup ini adalah saling bergantungan antara satu sama lain. Jangan kita fikir terlalu individualistik, mementingkan diri, itunya nama hawa nafsu dan rakus, tamak, haluba, dan orang inilah yang akan dibalas dengan azab neraka yang dinamakan rugi yang sebenarnya. Kenapa Fir'aun contoh seorang raja yang zalim? Dia mengaku dia itu Tuhan, menindas rakyat, suruh orang sembah dia. Kenapa Haman dan Qarun, Perdana Menteri dan jutawan negara, tiga simbol, jutawan, pengurus negara ataupun Perdana Menteri dan raja, tiga simbol dalam Quran. Ini raja-raja, menteri-menteri, jutawan-jutawan yang berhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dalam perniagaannya untung pada zahir, memerintah ketua tertinggi, ketua negara, mengurus satu kerajaan yang besar, Haman. Qarun jutawan yang paling hebat, kalau dibawa kunci-kunci hartanya dipikul oleh orang-orang gagah perkasa, kunci, bukan pikul harta, pikul kunci-kunci store dia, bank-bank yang dimiliki, Masya Allah. Tapi dari akhirat, mereka istilah Al-Quran, mereka ini mendapat laknatullah dan neraka kesudahan, menerugi serugi-rugi. Dan Rasulullah SAW menceritakan satu lagi istilah di dalam istilah perniagaan, namanya muflis. Muflis kita tahu orang Melayu adalah orang bankrupt. Dia berhutang lebih daripada kemampuan dia. Sampai kalau dijual rumah dia, jual kereta dia, dijual tanah yang dia milik, semua tak mampu nak bayar balik. Sebab selama ini dia terlalu sangat nak enjoy. Ingat kemudahan-kemudahan pinjaman yang ada. Akhirnya kena bankrupt. Nak keluar negeri pun tak boleh, nak pergi buat haji pun tak boleh. Salah apa? Nak bawa kepada sistem tak boleh. Salah kita tak pandai mengurus keuangan. Rasulullah tanya pada sahabat, kamu tahu tak siapa itu muflis? Sahabat kata tahulah. Dalam kehidupan kita, orang muflis itu orang bankrupt, yang rugi di dalam perniagaan sampai tak mampu nak membayar hutang, yang tidak ada apa-apa dah, hanya batang di tak tertubuh dia. Tapi Rasulullah mengajar kita, istilah muflis adalah istilah perniagaan yang sebenarnya. Maka Rasulullah menceritakan orang muflis yang sebenarnya ialah yang datang di hari akhirat. Sebab kita yakin ada perhitungan, ada keadilan yang sebenar. Tidak ada justice in this world. Walaupun sistem canggih mana pun, nampak 1, 2, 3 betul, tapi 7, 8, 9, 10 salah. Hanya tahu Allah saja yang tahu, tapi kita ikut peraturan undang-undang. Ada bukti, siapa pandai cakap, dia menang. Dan Nabi sendiri pun mengajar kita macam itu. Kami menjatuhkan hukuman mengikut yang zahir. Sebab itu orang munafik, sahabat tahu siapa yang munafik, dia duduk dalam neraka, tapi duduk sebelah depan semaya dengan Rasulullah. Jangan bunuh. Rasulullah tak bagi, takut dikatakan dia membunuh sahabat sendiri. Padahal sudah diketahui memang dia munafik, ini adalah orang kafir, tak beriman dengan Allah Ta'ala, dia tipu, musuh dalam selimut, tapi zahirnya dia Muslim, tak boleh diganggu. Ini contoh Islam melihat pada zahir di dunia, supaya keadilan itu nampak pada zahirnya. Tapi Islam mengajar kita pada masa sama, sanggupkah kita mengambil hak orang lain walaupun mahkamah telah memberi berhak pada kita? Dengan sebab tipu kita pandai berhujah dengan dalil, dengan lawyer dan sebagainya, sanggupkah kita terima benar, sedangkan di akhirat menjanjikan azab yang pedih? Sebab itu sahabat-sahabat yang sedap, dia pergi mengaku dia berzina walaupun tak ada bukti.
Nak cari bukti dia lepas kan? Selamat. Tapi dia nak dibersihkan di dunia lagi. Ya Rasulullah, bersihkan lagi. Masya Allah. Hari ini ada bukti dah cari lawyer lagi, lawyer buruk. Nak lepaskan daripada mahkamah dunia. Sebab itulah tuan-tuan puan, Allah SWT menggunakan khitab, bahasa istilah digunakan, wahai orang-orang yang beriman, orang yang waras, orang ada harga diri, yang rasa tanggungjawab dan dia minta hak dia. Kita ada hak, betul. Kenapa kita tak fikir aku ada hak? Ayah ada hak. Jangan dah minta suami, mana hak suami, mana hak saya sebagai suami, isteri tak bagi. Asyik tak marah isteri saya. Fikir hak dia. Dia tak fikir mana hak isteri juga. Hak isteri yang tanggungjawab kamu. Hak suami tanggungjawab isteri. Bapa dengan anak. Hak bapa mesti dihormati. Anak ni orang ajar, tak ada anak. Keluar daripada bapa. So siapa jadi bapa yang tidak mengajar anak sampai mengatakan anak kurang ajar? Dia juga. Dia tidak menjalankan tanggungjawab sebagai parent. Sedangkan dia meminta pada masa sama, ini hak bapa, mesti dihormati, disayangi, beradak sopan dengan orang tua. Dia tak pernah ajar pun anak-anak, tak pernah beri pendidikan yang betul pada anak-anak. Ini maksudnya hukuk wa wajibat. Human right, yes. Tapi yang lebih penting ialah tanggungjawab. Sebab itu dalam Islam disebut mukallaf. Mukallaf artinya orang yang dipertanggungjawabkan, bertanggungjawab responsibility terhadap action yang dia lakukan, decision yang dia ambil. Maka dia diperhitungkan di hari akhirat terhadap decision dia, pilihan dia dan kelakuan yang dia lakukan semasa berpijak di atas bumi. Sebab itulah bagi saya ada orang mengatakan aksi-aksi hangat di dalam filem. Orang non-Muslim dia buat, orang Melayu pun, orang Islam pun dia ulang action-action di dalam bilik tidur, di taman-taman, di hotel-hotel. Banyak action-action kita tengok yang memang bercanggah dengan Islam. Sebab kononnya itulah kemajuan dan kebebasan. Bila kita tegur dia kata, Ustaz, ini lakonan saja, bukan real. Oh, dia dekat-dekatkan. Kita cium anak-anak orang, isteri orang, berpeluk. Begitu juga bagi wanita yang membuka aurat. Lakonan. Dan hidup ini memang lakonan. Dan ini bertanggungjawab setiap detik perbuatan kita. Malaikat maut ada di jaga, mungkar nakir, hisab. Ini catat. Kita kata itu kita judgement kita. Takkan Tuhan nak catat lakonan. Tahu mana Tuhan tak catat lagi ada catat lakonan. Bacalah Quran, baca hadis. Setiap perbuatan kamu ada hitungnya. Kalau hidup 30 tahun tu berlakon macam tu, macam mana? Jangan kita jadikan lakonan yang tidak ada balasan. Jadikan hidup kita ini, bumi ini pentas lakonan yang sebenar. Buktikan kepada Allah SWT dan kepada semua orang beriman dalam hadis Al-Quran sebut, supaya Allah dan Rasul dan orang beriman melihat akan lakonan kita yang sebenar, menyemarakkan kebenaran, mengurangkan kemungkaran dan penderhakaan kepada Allah SWT. Mari ramai-ramai, bukan hak seorang, bukan tanggungjawab seorang. Dan Islam membawa message hidup berjamaah. Ada daulah, ada negara, ada pemimpin setiap masa. Saya tidak nak sampai jika orang-orang kenal ada ketua. Islam menjaga perpaduan dan berperancangan. Tuan-tuan umat sekalian, saya harap message saya yang disampaikan kepada tuan-tuan pada pagi ini dapat difahami dengan baik. Istilah tijarah, maka dalam Quran kalau nak pergi detail lagi, kita mungkin ceramah panjang nak bincang tentang perniagaan ini. Istilah-istilah Al-Quran. Kalau kita jumpa al-muflihun, itu antara keywords. Orang yang berniaga dengan Allah Ta'ala ini
Kita jumpa al-muflihun, search lah tentang indeks Al-Quran, berkata al-muflihun, iaitu orang-orang yang berjaya. Al-khasirun, orang-orang yang rugi. Nah, inilah profit, untung rugi dalam perniagaan. Dan tengoklah ayat-ayat yang menceritakan ciri-ciri orang yang berjaya, orang yang untung, dan orang yang khasirun, orang rugi. Ada bentuk dalam verb, ada bentuk noun, ada bentuk nak kata nama orang yang berjaya dan orang rugi. Contoh verb aflaha, qad aflaha, telah berjaya, telah untunglah. Ini istilah-istilah Al-Quran yang kita hanya baca sampai lalu. Sebab itulah perempuan, apabila kita mempelajari di saat-saat akhir ini dan umur sudah lanjut, selepas pencen, alhamdulillah saya dah 2 bulan, dah masuk bulan ketiga join kelab pencen ini. So kita berfikir dengan serius. Yang lepas kita ampunlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Muda tak boleh balik. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dah ciptakan kita seorang kanak-kanak. Maka jangan sekali-kali kita menzalimi kanak-kanak, iaitu anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan anak-anak manusia. Sebab kita telah melalui proses zaman kanak-kanak. Kita ingin pendidikan yang betul, kena sekolah tadika yang baik, mengajar Quran daripada awal kalau boleh, belajar Islam, ilmu fardu ain daripada awal, belajar bahasa Inggeris, belajar bahasa Arab, belajar matematik, belajar sains tentang kehidupan, mengurus kehidupan, sebagaimana juga kita nak mengurus akhirat kita daripada awal. Tapi kita dah terlepas zaman dahulu tidak ada kemudahan. Sekarang kemudahan dah ada. Kalau itu yang kita inginkan sekarang, okay, please bantulah badan-badan, yayasan-yayasan, sekolah-sekolah yang ingin menyelamatkan anak cucu kita, dan inilah pemimpin peneraju masyarakat Islam masa depan yang kita dah termis. Tapi zaman muda, remaja kita dulu terbiar main gasing, main bola, main plastik burung, tak kampung-kampung, main guli benda tak berfaedah. Sekarang kita nak anak remaja menghadiri kursus-kursus leadership, kursus-kursus entrepreneurship, kursus-kursus personality development, dan macam-macam berbagai demi untuk menjaga individu Muslim pemuda yang baik. Begitu juga pada alam perkahwinan dan kahwin rumah tangga. Mungkin kita dulu tak terfikir ada ke rumah tangga Islam. Kita fikir nak enjoy je, kahwin, pergi bina anak orang, kahwin saya tadi. Sekarang cakap keluarga muslimah, usrah muslimah, baiti jannati, rumahku surgaku. Ustaz dah terlepas, dia kena pasal awal lagi nak dapat anak yang soleh. Sebelum pilih isteri kita dah niat dah, baru dapat anak soleh. Sekarang ada cucu dah, Ustaz nak niat macam mana? Kita kena cover balik. Yang apa kita ingin sekarang menyesal, kita bantu sebanyak mungkin. Kita ada duit bantu, kita ada ilmu kemahiran bantu kepada usaha-usaha yang nak inginkan anak cucu budak-budak muda, anak-anak muda dalam pembelajaran di universiti, di college, mendapat pendidikan yang betul demi menjamin keuntungan dan kesejahteraan, ketenteraman dan keamanan. Jadi kita akan hidup 10 tahun lagi. Kalau 60 mungkin umur Rasulullah 63. Panjang. Cita-cita dulu 10 tahun. Saya terlepas cakap. Minta Tuhan panjangkan umur dengan sihat. Ya. Sihat untuk boleh berbakti. Yang kita tersesal tadi, miss. Kita menyesal tak dapat buat ini. Kita lihat. Kita check and balance. Apa yang Tuhan bagi kepada kita nak berniaga dalam masa usia ini? Peluang yang ada. Kalau orang bisnes sebab saya di universiti ditugaskan menjaga unit profit making untuk universiti. Jadi sedikit banyak adalah pengalaman. Kalau tuan perempuan yang biasa dalam business plan ni, kita ada paling kurang SWOT analysis. Kita ada strength, weakness, opportunities and threat. Kalau kita nak muhasabah diri, kita bahasa masjid, orang kata muhasabah. Bahasa Islam, menghitung diri. Apabila saya baca dalam bidang ini, dia ada self-assessment. Self-assessment sama ada untuk korporat ataupun organisasi. Individu, kita guna indeks yang sama, SWOT. Dan lihat balik, kita dalam usia kita 60 tahun sekarang ataupun lebih sudah melalui era kerja, career begitu lama, 30 tahun, sekarang pension.
Kita analisis balik apa strength yang masih kita ada. Contoh, kita bagi satu dua, kita just isi the plans. Letak. Bagi contoh kita tengok saya, Ustaz Abdul Rahman. Saya tengok saya, strength saya masih sihat. Tak nak berniaga ni, kita fikir tak nak berniaga dengan Tuhan, dengan Allah SWT. Kesihatan, ada orang cacat, ada 40 orang masuk hospital, jantung, tak boleh bergerak, lutut, gaul, buah pinggang. Ramai yang saya jumpa kawan dan keluarga masih muda pergi dialisis, ada pakai apa kan kencing, berjalan mana-mana, tak boleh nak buang air, dengan saluran yang asal, macam-macam keadaan. Ada yang darah tinggi, tunggu masa saja, kencing manis, ada kena potong, ada yang sihat bugar. Semalam di UAE yang baca Qari masyhur selalu keluar dalam TV juga, Syekh Isfandiar, timbalan pengarah masjid UAE kepada Pakistan. Qari hebat, 10 qiraat ada. Dia sihat, tapi accident lori gilis tangan dia, kaki, tangan naik motor, muda. Akhirnya pergi hospital, tangan yang kena gilis ni, yang ada darah pecah semua ni banyak. Di sebelah ni, tak kena gilis kuat, darah tak jalan. Hospital waktu saya kena potong. Allahu Akbar. Tak boleh dibiarkan. Kalau dibiarkan, nyawa terjejas, darah tak jalan, so dia akan jadi kuman, virus masuk ke dalam badan. Kenapa tu? Sekelip mata saja. Accident pagi itu masuk hospital rejak, decision hospital apa? Kenapa tu kanan? Berjalan tak ada kanan pula. Allahu Akbar. Tapi semalam masih dia perform very well. Seminar terpaksa datang seluruh dunia mari, dia baca Al-Quran. Begitu cantik sekali. Masih bertugas. Banding dengan kita, tak ada apa-apa sihat dalam jemaah masjid. Kita ada satu kekuatan, kesihatan. Nombor 2, kita masih ada pension yang berpension di kerajaan, ataupun duit KSP, ataupun sumber-sumber keuntungan perniagaan, pelaburan, investment dan sebagainya. Masih ada lagi income bulanan kita. Mungkin kita target pension 500, 1000 sebulan, ataupun nak maintain lifestyle sebelum pension kita 5000 sebulan, belanja suami isteri dengan anak. Kita dapat catat keuntungan kita nak 5000 juga nak hidup selepas pension sampai kita mati. Dah buat perhitungan awal, kita labur 200,000, dapat keuntungan bulanan 5000, 4000 sebulan. Alhamdulillah, masyarakat Damansara ada duit untuk hidup. Itu nombor 2, strength. Isteri masih ada, anak masih ada, bahkan bertambah lagi cucu. Ini strength yang kita ada, peluang untuk kita berniaga. Macam mana nak invest benar-benar kesihatan kita? Invest kesihatan, invest harta yang masih kita miliki, invest isteri kita, anak-anak kita, cucu-cucu. Ini peluang-peluang yang ada di hadapan kita, boleh kita guna berniaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Belum ketinggalan Allah, saya ni sudah tunggu kubur je nak duit juta-juta, tak nampak modal tu. Sebab apa saya? Takkan sedekah habis duit saya. Ya Allah, ini pemikiran individualistik. Bagi kita nak enjoy itu. Tuhan bagi Allah kita supaya nak bagi peluang untuk kamu fikir, penyetis ada kat situ. Duit juta-juta bukan labur, tak labur, akhirnya jadi hal lain. Dah berapa pula anak-anak ni saka gitu. Lepas nanti tinggal wasiat nak buat masjid lepas mati. Bagi contoh, wasiat nak buat rumah anak yatim lepas mati. Anak-anak kita nak buat ke? Dengan sangka baik, insya-Allah dia buat seorang. Mungkin anak kita berbagai-bagai macam, ramai. Nampak duit free ni. Okey, kita ada sejuta, kita ada berapa juga ni. Nampak tu lah satu sen dan nak bagi untuk ayah, lumpur ayah, lumpur. Dia ingat aja tu. Lepas tu Islam bila dia beri pengajaran pada kita. Bila kita mati, kita ada 3 lagi peluang untuk mendapat hal. Opportunity berterusan. Saya tengok positif. Strength kita opportunity apa? Peluang yang tadi 5 faktor tadi. Dan peluang selepas mati.
Sebab itu kalau kita tengok bisnes ni, Masya Allah, atau orang mukmin yang faham Al-Quran dan hadis, dia akan hidup bahagia sebahagia-bahagia. Sebab dia nampak tu prioritas depan dia banyak, tak ada masalah. Tapi kita nak fikir negatif je. Tengok masalah, makan tension, rumah tension, nah, jumpa kawan-kawan pun tak jangan senyum tension. Kita yang createkan tension itu, tak pandai menggunakan opportunity yang ada. Siapa lagi peluang lepas mati? Anak yang soleh, yang berdoa untuk kita lepas kita mati. Jadi sekarang kalau masih ada lagi anak-anak, cobalah didik, tidak terlambat. Didik macam mana? Kalau kita tak pandai mendidik, hantar dia kepada tempat-tempat yang boleh mendidik, supaya mereka itu betul akidah dia, ibadat dia betul, akhlaknya baik, menjadi insan Muslim sebagai khalifah Allah akan datang. Mungkin ayah mak ni dah lepas dah, sekarang peluang yang ada depan kamu banyak lagi. Hantarlah kolej-kolej, universiti belajar self-development dalam kerja yang baik. Maka dia tidak akan melakukan jenayah rasuah, kalau penting, jenayah menzalimi orang. Kalau kamu pegang tampuk pemerintahan, kamu tidak akan menzalimi rakyat. Berfikir siang malam berjihad untuk ketenteraman dan kebahagiaan rakyat jelata. Anak yang soleh, sedekah jariah. Ini peluang yang bagi orang yang ada harta. Sedekah jariah ini apa saja? Sedekah, bantuan, derma untuk dana projek yang berkekalan. Selama mana projek itu kekal, rumah anak yatim diguna selama-lamanya, itulah sampai pahala pada kita. Buat masjid selagi masjid itu tidak meroboh, telaga, sekolah, jalan raya, kat kampung tunggu kerajaannya. Apa boleh sangat kalau kita orang kampung belajar buat depan rumah, jalan raya. Kalau belajar tak banyak, duit kita cukup buat sedekah jariah, Masya Allah. Dan banyak lagi peluang-peluang. Dan ramai daripada orang kita di sini, alhamdulillah, tuan-tuan dan puan sekalian, menyumbang membina masjid-masjid dengan tak kuat. Di Kamboja, ada di Petani, ada di Myanmar, ada di Vietnam, ada di Indonesia, Aceh, dan berbagai-bagai tempat, di Palestin, di Bangladesh, di India, melalui projek-projek wakaf, kurban, dan sebagainya. Ini opportunities yang ada di depan kita, SWOT tadi, yang boleh kita fikir bersama setiap detik. Sebab kita tak tahu datang malaikat maut bila. Jangan kita fikir Allah sekarang barang mahal, minyak turun, suruh okey, minyak turun bagus bagi buat kita ke kereta murah, jadi minyak kereta murah. Cuma orang yang melabur tak suka saham turun je, contoh. Itu perempuan. Jadi kalau kita tengok kelemahan pula, kelemahan sebagai contoh. Apa kelemahan saya? Kadang-kadang malaslah nak pergi masjid ataupun majlis-majlis ilmu, itu kelemahan saya. Kita tahu. Ataupun kelemahan saya juga nombor 2. Payahlah nak membiasakan diri keluar ni duit. Semalam ada orang hantar WhatsApp kat saya, kisah duit RM1 dengan kisah duit RM100 berdialog. Mungkin tuan-tuan ada terima mesej. Duit RM1 ni, dia mengadulah dia nampak comot, kotor dan busuk. Duit yang RM100 cantik, kemas. Dia berjumpa, dia buat cerita lah sekali ini, kenapa kamu cantik, kemas, dijaga. Dia kata sebenarnya yang kemas inilah dijaga oleh perempuan-perempuan yang cantik-cantik. Ataupun orang-orang jutawan, orang-orang kaya, disimpan tempat yang bagus-bagus sampai duit itu keras, cantik. Yang RM1 ini lusuh, kotor sebab saya diguna di mata tempat. Okey, dalam tabung banyak RM1 juga. Boleh cek dalam tabung masjid, tak ada 100. Sebab tak simpan dalam ataupun dalam bank, dalam wallet. Mungkin dibelanja di hotel-hotel, ada tempat restoran-restoran besar untuk beli jaket betul. Belanja ke London, jadi kita pergi ke London. Itu sebab tu duit 100 ada cantik gitu. Duit RM1 ni, ya Allah, banyak dipakai ni.
di merata tempat cepat rusuk dan hilang pudar. So apa cerita di sebalik RM100 itu? Mana ramai di kalangan kita melihat belanja itu ialah kita rugi. Nampak? Memang keluar daripada poket kita rugi lah. Kita tolak akaun itu. Tapi Islam memberi neraca yang amat penting. Sebab itu kita kena fikir dengan neraca Islam yang seimbang. Rasulullah menasihat kepada isterinya, wahai Aisyah, apa kamu buat dengan hadiah diberi oleh orang lain? Daging-daging, harta, duit. Dia kata habis dah duit kita beri kat orang. Tak ada tinggal ni. Memang Rasulullah tak simpan di mana dulu. Sedekah terus. Sahabat-sahabat macam tu, sedekah. Ada yang bagi 1 trailer unta dengan barang-barang dagangan untuk perjuangan Rasulullah SAW. Masya Allah. Kita tak ada budaya. Nak keluar apa RM1 tadi lah harus RM1, RM5. Rasulullah terus mendidik isterinya, mengajar. Dia tu, wahai Aisyah, yang kamu simpan, yang kamu belanjakan itulah. This is saving, the real saving. Sebab kita saving dalam akaun akhirat. Kalau kita ada katalah duit RM100, semua kita makan, langsung tak spend akhirat. Tapi kita spend RM90, sedekah pada orang dapat 9 orang. Orang yang memerlukan duit. RM10 kita ada, kita makan pagi. Duit banyak lagi. Sebagai contoh, 90% kita sedekah, 10% kita simpan misalnya. Yang 90 itu sebenarnya yang kita saving. Jadi kita kena neraca pemikiran kita mesti betul. Itu bisnes. Jadi sebenarnya tuan-tuan, Rasulullah sebut yang kamu dapat sebenarnya, yang you akan dapat daripada apa itu abadi ini dalam bentuk ini. Satu, yang kamu makan keluar. Makan minum keluar. This is memang real you punya. Dia jadi darah daging, jadi vitamin, jadi apa semua zat badan. Yang duduk kat luar tu meja penuh bulan puasa, saya tengok. Saya akan ada program dengan kementerian di hotel. Bulan puasa kebetulan, banyak kali dah. Saya tengok macam mana tamaknya orang baru nak buka puasa. Dia bawa, dia isteri anak. Dia ambil, Masya Allah, terkejut saya tengok. Hampir semua sekarang buffet. Dia ambil nasi, sebelum buka puasa setengah jam dia ambil nasi. Macam nak makan 20 orang. Kalau dia dengar semua nafsu nak ambil tak kerja. Saya tengok depan mata. Makan. Lepas tu bila buka puasa, nak makan sangat, air 2 gelas masuk, penuh. Dia minum, minum. Habis. Lepas tu Nabi kata, yang kamu makan dan minum itulah yang kamu punya. Hak depan tu bukan hak orang lain. Mungkin rezeki orang lain. Yang kamu pakai dan perempuan, kita ada 10 helai kot, jaket, baju kurung, segala macam yang kita pakai itulah hak kita. Rezeki kita ialah kita makan tadi, kita pakai. Kemudian yang kita pakai ni lusuh. 2, Nabi kita yang ketiga, apa betul-betul dia kamu punya ialah wa ma anfaqta fa alqaita aw wa ma tasaddaqta fa alqaita. Apa yang kamu sedekahkan, kamu bayar zakat, wakaf, wasiat, buat apanya wakaf yang berterusan, yang kamu sedekahkan, kamu infakkan fi sabilillah, itulah yang kamu kekalkan. Fa'abqaita, kamu kekal dalam saving kamu dengan profit yang berganda-ganda tadi saya sebut, antara 10 sampai 700. Jadi pahala bukan baca Quran saja, bukan datang solat jemaah saja. Ada peluang, that's opportunities bagi kita. Ini applicable kepada semua manusia. Semada yang sudah pencet macam kita lagi perlu fikir SWOT tadi, apa opportunities yang ada. Dan inilah sharing yang saya nak sebut pada pagi ini. Dan penutupnya, insya-Allah dalam kuliah-kuliah akan datang, saya akan detailkan nasihat Imam Ghazali kepada murid-muridnya. Saya baca
teks Arab. Dia ada 8 campur 3, 11 nasihat, dan ini the gist. Jadi katakan di hujung sekali, pengajaran kitab-kitab dari langit. Kalau kita faham 8 perkara ini campur 3 nasihat disimpulkan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya, maka inilah pengajaran Islam yang sebenarnya untuk kita amalkan di dalam konteks berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata, "Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqun wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wal ilmu bila amalin junun." Maknanya, hiduplah kamu nak hidup macam mana, selama mana, di mana, dan bagaimana hidup. Enjoy your life, but make sure that kehidupan ini akan berakhir. Detik zero akan datang pada kamu. Kamu akan menghadapi kematian. Dan sayanglah kepada siapa saja yang kamu nak sayangi. Ketahuilah, di akhirnya kamu akan berpisah dengan dia. Isteri, anak, manusia lain, apa saja kamu nak sayang, sayanglah. Tapi yakinlah pada akhirnya kamu akan berpisah dengannya. Dan buatlah apa kamu suka. Ikmal, buat apa yang kamu nak buat. Kamu ada tenaga, ada power, ada kuasa, ada peluang, buat. Tapi jangan lupa, setiap perbuatan kamu akan dibalas dengan adilnya oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil. Ini konteks bisnes. Kita jangan lupa profit yang terakhir. Dan nasihatnya, ilmu tanpa amal adalah satu kegilaan. Al-ilmu bila amal junun. Apa maksudnya? Kita berusaha belajar bagus. Masya Allah, saya nak senarai masjid, ada masjid. Ada orang pergi mengejar banyak kecap yang termis sebelum ini. Bagus, cantik, sibukkan diri mencari ilmu. Tapi bukan dia letakkan for the sake of knowledge only. Bukan hanya untuk ilmu, mesti di sebalik itu. Bila kita faham Al-Quran untuk apa? Kita nak faham makna dia, untuk dilakukan, diterjemahkan dalam kehidupan. Kita belajar apa knowledge? Kita application itu matlamatnya. Kita belajar apa saja. Kita nak apply. Tidak perlu pergi kursus ke London, ke US, tapi kita nak apply. Hanya setakat kita spend skill yang kita ada, teori kita ada dalam kepala kita. Kita tak sebar, kita tak apply dalam kehidupan. Sebab itulah dia kata al-ilmu bila amal. Dan inilah kita sambung insya-Allah pada kuliah-kuliah akan datang. InsyaAllah bismillah ta'ala, doakan kita sihat, sejahtera, aman, makmur, selamat dan waras. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma 'allimna ma jahilna wa faqihna fi umuri din wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa qad 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik fawasqillahumma rabitataha wa adimuddaha wa hadiha subulaha wa amla'aha bi nurika alladhi la yakhlu wa shrah suduraha bi faydil iman bik wa jamil tawakkul 'alayk wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha 'ala ash-shahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum